Assalamualaikum and good morning, Miss Wani. First of all, I would like to apologize for submitting this assignment late. Okay, so I have studied this custom subject and today I would like to present the slide of the performance of Royal Malaysian Custom Department. Okay, for the first slide, introduction of the custom background in Malaysia. The Royal Malaysian Custom Department ni ialah agensi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab mentadbir dasar cukai secara tidak langsung dalam negara. Atau erti kata lain, Kastam Diraja Malaysia ni menguatkuasakan 7 undang-undang utama dan 39 undang-undang subsidiari. Perniagaan utama mereka ialah mengutip cukai tidak langsung seperti duty import dan export, excess duties, sales taxes and service taxes. Jabatan Kastam juga bertanggungjawab untuk memudahkan pembangunan industri dan memastikan keselamatan negara dengan mencegah penyeludupan. Ia boleh dicapai dengan mewujudkan zon perindustrian bebas, mengecualikan industri daripada cukai jualan dan pelbagai langkah lain. The Royal Malaysian Custom Department juga mengandungi visi, misi dan etika perkhidmatan seperti berikut. Yang pertama, vision is to be world-class custom administration in 2015. Mission pula mengutip duty dan cukai kastam, menyediakan kemudahan kepada sektor perdagangan dan perindustrian dan memastikan pematuhan kepada undang-undang dalam melindungi kepentingan ekonomi, sosial dan keselamatan negara. And the last one is services ethics, pula macam beramanah, berkhidmat, ikhlas dan dedikasi. Okay, next is the organisation chart of Custom Department. Ni adalah contoh carta organisasi of Custom Departments in Malaysia. The objective and mission of Custom Department. Okay, macam saya cakapkan tadi, visi Custom Department ni ialah untuk menjadi a world-class custom administration. Misi is to collect revenue and provide trade facilitation through enforcement of and compliance with applicable law to spur economic growth, maintain national security and public welfare. Service ethics pula contains trustworthy services, sincere and dedicated atau ABID. Slogan untuk Custom Department pula ialah serving for the people's well-being. And the last one is share values, iaitu ISP. Apa itu ISP? ISP ini ialah integrity, speed, professional, efficient, effective and dynamic. The objective of Custom Department contains two parts, which is objective of division and the role of function departments. Okay, objective of division ni antaranya adalah untuk melaksanakan dasar berkaitan industri import, ekspor dan kawalan sempadan yang mewujudkan oleh jabatan dan kerajaan. Oleh itu, mereka juga perlu mewujudkan prosedur berkaitan industri, import ekspor dan kawalan sempadan yang selaras dengan dasar yang ditetapkan oleh jabatan dan kerajaan. Jabatan Kastam juga memainkan peranan mereka dengan mengkaji dan menyemak dasar dan prosedur yang berkenaan untuk penambahbaikan serta memudahkan dan bagi memastikan kebolehramalan dalam pelaksanaannya. Justru, mereka turut memberi kerjasama dan kemudahan kepada agensi kerajaan yang lain. Okay, the role and function of Custom Departments pula. The Ministry of Finance and Planning houses the Custom and Excise Department. Ia merupakan salah satu jabatan pentadbiran hasil yang paling penting di Saint Vincent dan Grenadines serta agensi keselamatan sempadan utama. Rangka kerja undang-undang ditubuhkan oleh Akta Utama nombor 14 tahun 1999 iaitu Akta Kastam, Kawalan dan Pengurusan serta perundangan bersubsidiari lain.
yang kesemuanya terkandung dalam CAP 422 Undang-Undang yang disemak Saint Vincent dan Grenadines 2009. Dalam bahagian role dan function of Custom Department mestilah ada mission statement. Contohnya, pihak custom memberi perkhidmatan kepada pelanggan secara profesional, cekap dan berintegriti, serta menguatkuasakan undang-undang di mana jabatan ini diberi kuasa untuk bertindak secara saksama sambil mengumpul hasil, melindungi sempadan negara dan memudahkan perdagangan dan perjalanan antarabangsa yang sah. Seterusnya, vision pula, uh, Jabatan Kastam dan Excise envisions kaki tangan yang berdedikasi, berkemahiran, terlatih secara profesional, berbangga dengan kerja mereka dan komited sepenuhnya terhadap misi jabatan. Custom dan Excise berusaha untuk membentuk perkongsian yang berkesan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan. Pihak custom juga berdedikasi untuk menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang custom dan isu berkaitan custom. Next, value statement. Bagi mencapai visi dan misi custom dan excise, jabatan berpandukan prinsip profesionalism dan integriti yang memerlukan pegawai bertindak dengan dedikasi, berkemahiran dan kejujuran, keadilan dan ketulusan yang memerlukan semua pelanggan dilayan dengan pertimbangan dan keterbukaan dengan penjelasan penuh untuk membantu mereka dan transaksi mereka. Memahami tanggungjawab mereka iaitu hormat dan menyedari dan responsif terhadap hak orang lain. Okey, seterusnya the custom performance in Malaysia. Okey, selama lebih sedekat, pentadbiran custom di seluruh dunia telah mengalami pelbagai tekanan dan tuntutan daripada badan politik, agensi penguatkuasa undang-undang dan komuniti perniagaan ketika mereka memodernkan perkhidmatan custom selaras dengan kemajuan teknologi maklumat IT dan antarabangsa perdagangan. Penambahbaikan dalam kemudahan perdagangan, perlindungan sosial, keselamatan negara dan kutipan hasil adalah antara cabaran McLeod 2005 penambahbaikan dalam kemudahan perdagangan, perlindungan sosial, keselamatan negara dan kutipan hasil adalah satu cabaran, according to McLeod in 2005. Bagi mengandungi cabaran-cabaran ini, perkhidmatan custom telah pakai ICT iaitu termaju ICT sebagai cara untuk mengukuhkan pembangunan organisasi dan memastikan kecekapan dan keberkesanan operasi custom. Kedua-dua kerajaan negara dan organisasi antarabangsa mempromosikan penggunaan ICT untuk memudahkan perdagangan. Kerajaan Malaysia, Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD, Bank Dunia, Pertubuhan Kastam Dunia, WCO, dan Pertubuhan Perdagangan Dunia semuanya menyokong inisiatif WTO. Malaysia sebagai ahli WCO juga menggunakan inisiatif ICT untuk mematuhi keperluan perdagangan global seperti perjanjian penilaian WTO dan untuk menambah baik fungsi kemudahan perdagangan dan proses pemodenan custom. Okay, the issue and weaknesses. Terdapat beberapa isu dan kelemahan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Antaranya ialah kesukaran mengesan rasuah, penyelewangan dan salah guna kuasa dalam kalangan anggota jabatan serta kekurangan peruntukan pegawai yang dibekalkan kepada jabatan untuk mengurus dan memantau isu integriti di kalangan anggota jabatan. Selain itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga rendah dalam mewujudkan warga jabatan yang bermoral dan beretika, kukuh dalam menilai agama dan keharmonian serta integriti.
Kelemahan penghayatan dan amalan integriti di kalangan warga jabatan menyebabkan mereka terdedah kepada rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Warga jabatan berbelanja di luar kemampuan atau mengamalkan gaya hidup yang terlalu mewah sehingga boleh menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Akhir sekali, tahap pemahaman dan pematuhan undang-undang dan prosedur yang rendah di kalangan warga dan pelanggan jabatan juga merupakan sebahagian daripada isu dan kelemahan. Keperluan untuk mengukuhkan perkhidmatan sistem penyampaian yang dapat memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, dalaman serta luaran serta pihak berkepentingan. Budaya melaporkan pelanggaran integriti rendah di kalangan warga jabatan dan tiada tindakan segera diambil terhadap aduan yang diterima. Okay, seterusnya, the solution and recommendation. Okay, saya bagi contoh. Ada isu dalam manufacturing and other operation in relations to goods in licensed warehouse. Under Section 65A of the Custom Act, the current practice requires for submission of a requisition for permission to remove dutiable goods or from a licensed manufacturing warehouse. Okay, ini contoh satu situasi lah ataupun isu, and cara nak cara nak selesaikan, it is proposed it is proposed to instead of manual application of custom for approval, the warehouse could be allowed to submit the application electricity, i.e. via email to the officer. This will expedite the process. Secara ringkasnya, perkara ini disadangkan daripada permohonan manual kepada custom dan kelulusan. Contohlah, sebelum ni warehouse buat documentation secara manual. Bila mengemukakan permohonan ni secara elektronik, iaitu melalui email kepada pegawai, ini akan mempercepatkan dan memudahkan proses. Okay, situasi seterusnya, exemption of duty. Di bawah Seksyen 65 dan 65A Akta Kastam, terdapat pelbagai bentuk lampiran X, lampiran Y, lesen LMW dan AM. Untuk permohonan pengecualian untuk semua bahan mentah atau komponen dan mesin ini boleh, di mana kelulusan ini dibuat setiap tahun. Okay, recommendationnya, custom dicadangkan mengeluarkan format standard kepada syarikat LMW untuk pengecualian di mana terdapat satu sistem berkomputer biasa untuk semua pelabuhan dan kelulusan diberikan pada asas 2 tahun untuk semua. Okay, next situation, monthly custom. Rekod laporan dikehendaki disimpan oleh pemegang lesen mana-mana gudang atau semua barang yang diterima dan dihantar dari gudangnya. Okay, recommendation kepada situasi ini adalah dengan cara custom dicadangkan membenarkan syarikat menghantar ringkasan atau angka akhir bulan kepada custom sahaja. Maklumat penuh akan disimpan oleh syarikat atau secara alternatif, butiran boleh diberikan dalam format elektronik kepada custom atas permintaan. Okay, the last situation is require for forwarding agents to declare and clear cargo. Okay, contohlah, dengan sistem SMK Dagang Net, banyak syarikat telah menjadi pengguna langsung sistem e-deklarasi di mana syarikat mengisytiharkan konsignen import ekspor terus dengan custom dan meminta ejen untuk menjelaskan kargo mereka bagi pihak mereka. Di Johor, pengguna langsung dikehendaki mengisytiharkan dan membersihkan konsignen mereka sendiri. Pengosongan kargo oleh pihak ketiga tidak dibenarkan. Jadi persetujuan ejen penghantaran Johor telah meminta Jabatan Kastam menghalang pengguna langsung daripada menggunakan ejen untuk membersihkan kargo mereka kerana ejen tidak mahu bertanggungjawab atas pengisytiharan kargo yang salah oleh pengguna langsung. So, recommendation untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara mengambil perhatian bahawa Jabatan Kastam di Pulau Pinang dan Pelabuhan Kelang membenarkan ejen
penghantar untuk menjalankan pelepasan kargo bagi pihak pengguna langsung. FMM meminta agar prosedur setiap semasa di Johor diperkemaskan dengan prosedur di Pulau Pinang dan Pelabuhan Klang. Okay, these are the references and citations that I got from Google to help and support my presentation info. Alright, that's all from me. Thank you for your time and attention. And again, I'm so sorry for the late submission. Thank you.